Aku suka dengan yang macam Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi makan roti bakar. Kalian semua apa khabar? khabar baik. Okey ni Mika. 1-0 tadi. 1-0. Melati kuntum tumbuh melata. Sedut nafas wangi cemara. Assalamualaikum permula kata. Kami lafaz membuka bicara. Masya Allah, subhanallah, comelnya. Okey, baik. Satu-satu. Bila tengah hari makan nasi udang galah. Ustazah di sini, alhamdulillah. Masya Allah. Okey. Ada lagi ni, pantun ni kita nak buka. Okey, ready ya? Okey. Okey. Burung merpati berak merata. Boleh ke masuk perkataan tu, okey ya? Burung merpati berak merata. Burung merbah bila tengok hilang bicara. Assalamualaikum pemula kata. Marilah kita. Jap. Al-Fatihah sebagai pemula. Jom baca Al-Fatihah dulu. Boleh? Okey. Macam tak pun jadi je tu. Okey, kita nak dengar Kumika dengan Kuhana baca Al-Fatihah kuat-kuat. Boleh ya? Boleh. Okey. Wahid, Isnain, Salasah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, anak-anak syurga ni. Subhanallah. Baiklah, terlebih dahulu muslimin-muslimat dimati Allah sekalian, saya mewakili tim kami, sahabat amal KNGO Hijrah Sindian Berhad, ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada terutamanya ayahanda bonda Kumika Kuhana, seterusnya anaknya Kumika dan Kuhana di atas kesudian untuk bersama pada malam ni. Nampak Kumika dah menguat tu kan. Tak, mungkin dah biasa tidur awal, jadi memang kami duk fikir ni nak mula pukul 8 kan nanti isyak. Lepas tu kan nak pukul 8.30 kan orang kelang kabut lagi. Jadi insya-Allah harap Kumika kalau ngantuk sangat boleh je tidur. Kumika kalau nampak ngantuk sangat boleh je tidur. Kita tak apa je. Yang penting Kumika kena berpantun. Sambil tidur pun tak apa. Boleh Subhanallah. Jadi terima kasih sangat terutamanya kepada si ayahandanya Raja Faizul, Tuan Raja Faizul bin Raja Syahminan. Rupanya orang memang asal orang Nogori kan. Ya, orang Nogori. Itu yang baik. Orang Gomunceh, Nogori 9. Itu yang banyak anak tu kan buat pantun dalam Nogori tu. Jadi itulah pasangan yang dicintai iaitu Puan Siti Nurbahirah binti Emran, orang Subanjaya Selangor. Subhanallah, muda lagi maknya 34 tahun. Dia macam nak terbalik dengan umur suaminya tu ya. Suaminya umur 42 tahun. Masya Allah. Muslimin-muslimat dimati Allah sekalian. Mungkin saya sebagai permulaan kan, saya nak dengar daripada ibu ayah dulu. Sebelum tu nak tanya dulu. Okey, nak tanya Kuhana dengan Kumika. Baiklah. Saya suka bunga raya. Kuhana, Kumika, kenal ke saya?
Cuba jawab. Kenal. Siapa saya? Ustazah Asma Harun. Subhanallah. Tahu nama penuh. Masya Allah. Macam mana boleh kenal saya? Macam mana boleh kenal Ustazah? Ustazah tengok apa? Selalu tengok live Ustazah. Oh, selalu tengok live Ustazah. Ustazah pun peminat Kuhana dan Kumika. Ustazah pun selalu tengok live dan juga aksi berpantun. Kadang-kadang kan macam Ustazah sepenat, rasa macam nak cari hiburan yang baik. Ustazah buka YouTube ataupun buka page Kuhana Kumika. Subhanallah, boleh menghiburkan hati. Kamu ni macam Alhamdulillah, anak yang Allah beri satu anugerah yang luar biasa, hasil daripada ibu ayah dia. Jadi Ustazah nak tanya sama ada pada ibu ataupun ayahnya, sebenarnya nama Kumika, Kuhana ni sejarahnya daripada mana? Sebab nama dua anak ini, yang pertama Kuhana 8 tahun, Raja Farhana. Manakala Kumika pula 6 tahun, Raja Muhammad Mikail. Mungkin dia gabung-gabung tu lah. Saya duk fikir-fikir ku tu mari daripada mana, ku tu mari daripada mana kan. Sebab yang Hana dengan Mika tu boleh teka. Sampai saya macam terlelap sambil termimpi. Serius ni. Saya kira mungkin Tengku kot, Tengku tapi nama dia Raja. Jadi mesti ada jawapan dia. Kemudian ada adik Raja Dafina. Itu Kufina 4 bulan. Belum boleh berpantun lagi lah. Soalan pertama nama tu. Nama tu. Soalan yang kedua, Masya Allah saya nak tanya, macam mana boleh inspirasi dalam keadaan dunia hari ini memang seni pantun ni dah mula terkubur kan? Dah mula kurang sangat. Seni yang sangat mahal sebenarnya. Mungkin sejarahnya ayah dia memang suka pantun. Masa mengorak emaknya dulu pun berpantun. Jadi saya tak tahu, silakan dua soalan ni. Masya Allah. Okey. Ayah jawab. Ayah jawab ya. Okey, Nama tu. Okey, sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak lah dekat pihak Ustazah kerana sudi jemput kita orang ni lah. Jadi saya teruslah jawab jawapan tu. Jawab tak payah pakai pantun ya. Okey. Pantun lepas ni kita akan berpantun. Okey. Ngku tu sebab saya memang keluarga saya memang semua nama ada raja lah, sebab bapa saya pun Raja Syaminan, mak saya Raja Zubaidah. So dalam keluarga selalunya kalau panggil tu kadang-kadang dia memang panggil kadang-kadang Ngku macam tu. Macam Ngku Halim, abang saya Ngku Halim macam tu. And then kadang-kadang kalau mak panggil dalam keluarga, kalau mak panggil kita mesti kata mak panggil Faizul, yang kita jawab kita orang tak jawab saya. Kita jawab ku. Okey. Macam tu. Kalau panggil Halim, engku, ya engku. Macam tu. Dia tak jawab ya mak ku. Dia jadi tu asal dia ku tu lah. Jadi kalau saya selalu panggil Mika dengan Hana, engku Mika, engku Hana macam tu. Jadi dipendekkan jadi ku. Masya Allah. Ustazah sekejap ya, saya nak kena ambil baby, nangis pula. Betul, tak apa. Tak apa, sambil-sambil pegang baby ke, pergi uruskan baby tak apa. Masya Allah. Jadi itulah asal je yang nama ku tu, panggilan manja lah. Memang sebab pasal raja tu lah, kerabat tu lah kan, tapi kerabat jauh lah. And then pasal yang pantun pula, pantun tu asalnya memang dulu saya sebelum jadi content creator, saya ada join abang saya jual produk bersama dengan Cik Abun. Cik Abun Raja Lawak. Cik Abun yang suka berpantun tu. Kemudian setiap kali saya buatkan video, sebab saya buat video marketing dia orang sebab untuk produk Cayaku Cayalu tu. Bila saya buatkan video tu, Cik Abun dia selalu berpantun. And then saya balik edit pantun tu, kemudian Mika dengar edit video tu, kemudian ada satu hari tu Mika dengar pantun daripada Cik Abun, kemudian dia boleh ulang balik pantun tu. Okey, jadi boleh kenal pasti bakat tu di situ. Jadi mula pada situ ni aku cakap ni memang ada bakat juga budak-budak ni kan. Lagi satu sebab kita nak memvariasikan macam pendidikan, macam kalau saya selalu cerita-cerita pasal kisah Nabi ke, ataupun nak ceritakan pasal
sifat nilai-nilai murni ke nak tanamkan dalam hati dia orang tu. Jadi saya gunakan pantun tu untuk dia orang lebih ingat. Lebih jadi benda tu lebih jadi macam lebih menarik lah bila nak Betul. bila kita nak sampaikan macam dengan kata ibu ke ataupun nak cerita pasal jangan mengata orang, jangan buka aib orang apa semua tu. Kemudian saya sampaikan dekat dia orang gunakan pantun. So dia orang lagi cepat ingat dan mudah faham lah. Mudah faham. Ya, betul. Saya ingat yang viral comel sangat baby tu Kufina comel sangat, tahniah dapat anak yang baru. Baru 6 bulan dia punya debak tu Masya Allah. Subhanallah. Masa viral sangat tu, masa tu Kumika ada viral pantun yang pesan berkenaan dengan jangan mengata orang. Boleh tak Kumika nak dengar lagi? Kumika ingat lagi tak pantun tu yang viral tu? Voice saja. Voice saja sama plekat. Jangan lelok, jangan melompet. Banyakkan amal Badan. Banyakkan amal badan bersangkut baik, jangan melompet. Sebab jangan mengumpet. Itu bahasa dia 9. Jangan mengumpet. Subhanallah, sangat terbaik. Okey, sekarang kita nak mula jual dan beli pantun. Boleh. Bersedia? Are you ready? Ready? Yes. Yes, I'm ready. Okay. Tadi kan masa sebelum kita mula, Kumika ada sebut apa pasal Ustazah tadi? Apa? Kumika cakap apa? Sepupu Kumika apa? Sepupu. Semua sepupu kita orang minat Ustazah. Masya Allah. Okay, salam. Itulah Kumika mula-mula tadi, kami nak mula tadi kan. Subhanallah. Dah cakap awal-awal. Ustazah, semua sepupu kita pun kenal Ustazah, minat Ustazah. Kirim salam pada Ustazah. Waalaikumsalam. Nanti sampaikan kirim salam sayang kepada sepupu-sepupu, okey? Yeah. Okey, sekarang kita nak mula berpantun. Masya Allah, ini saat yang ditunggu-tunggukan ni. Okey. Baiklah, yang pertama. Indah akhlak dalam diri. Jadi benteng, hebat dipelihara. Jika kalian bijak bestari, apa rahsia anak sejahtera? Kita nak jawab. Okey. Sekejap. Lemak labu dengan kelapa. Kuah kertum enak rasanya. Cintai ibu, sayangi bapa. Pasti hidup aman sejahtera. Masya Allah. Banyaknya botol. Memang botol. Patut dua kegak bolehlah kita rekod. Okey. Ada lagi ni pantun yang kedua. Kita tengok Kumika ke Kuahana nak jawab ni. Baiklah. Adik berlari jatuh rebah. Telanggar tangga tak terduga. Apa cara mengerat ukhuwah antara sesama ahli keluarga? Hana nak jawab. Okey Hana, Masya Allah, sila. Pandan Kak Long wangi baunya. Boleh dibuat bunga rampai. Tolong menolong sesama keluarga. Hubungan erat ukhuwah tercapai. Ukhuwah tercapai. Subhanallah, pagi-pagi makan ketupat. Jawapannya sangat tepat. Gitu. Subhanallah. Okey, baiklah. Pantun yang ketiga. Sekarang ni kita seri ya. Dua-dua. Pantun ketiga. Okey, dengan baik-baik. Setiap kerja pastinya susah. Buat dengan hati yang suka. Kasihkan ibu, kasihkan ayah. Bagaimana membalas jasa mereka? Mika nak jawab. Okey, sila Mika. Tanam tebu tidaklah payah. Bila ditebas pastinya suka. Ku kasihkan ibu, ku sayang ayah. Tiada terbalas jasa mereka. Subhanallah. Bila melihat kekasih, hati berdebar-debar. Jawapan Kumika memang benar. Subhanallah. Si baiklah Ustazah ni duk fikir-fikir idea ni kan nak jawab apa. Okey, 3-3. Baiklah.
Pantun yang keempat. Boleh ya kita sambung pantun yang keempat? Boleh. Baiklah. Dalam hubungan mengikat setia, kadang bergaduh, rasa kelelahan. Jika adik sayangkan dia, siapa gerangannya yang rela berpayahan? Siapa? Hana nak jawab. Okey Hana, sila Hana yang comel. Sejuk telaga di gunung tahan. Didaki payah tuju puncaknya. Lapar dahaga rela berpayahan. Kasih ayah tiada hujungnya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Okay, Ustazah tak terfikir ni nak respon macam mana ni. Baiklah. Bila demam, hilang rasa. Apa ku Hana sebut, menyentap rasa. Okeylah tu. Tapi sama rasa-rasa tak best kan? Tapi okey jugalah. Baiklah, subhanallah. Seterusnya, pantun yang kelima. Sebelum kita berhenti rehat sekejap. Masya Allah. Okey. Pantun yang kelima. Kita masih seri ya. Masih seri. Baiklah. Sungguh cantik melihat si dia. Mula di hati tertambat cinta. Siapakah wanita terbaik di dunia? Sedia payah memelihara kita. Oh, dia dah tahu. Okey. Siapakah wanita terbaik di dunia? Payah, susah payah pelihara kita. Okey. Okay. Terang-terang. Gunung Daik bercabang 3. Puas dituju cari tak jumpa. Wanita terbaik di atas dunia. Dialah ibu yang kita cinta. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kecil-kecil main api. Hati ini terasa sekali. Okeylah tu. Subhanallah. Memang terasa sangat apa yang disebut oleh Kumika. Tadi Kuhana jawab tentang ayah. Kumika pula jawab tentang ibu. Boleh tak Ustazah nak dengar Kumika Kuhana nyanyikan satu lagu untuk ayah ibu? Ada tak satu lagu? Lagu tak ada, pantun ada. Pantun ayah ibu yang pakai kopiah. Pakai kopiah putih berseri. Baju Melayu segak bergaya. Baju Melayu segak bergaya. Kasihnya ayah bentuk berketi. Kasihnya ibu membawa ke syurga. Subhanallah. Sebenarnya kan dengan keletah kamu berdua ni, kamu telah banyak membahagiakan, menggembirakan dan membanggakan ibu ayah kamu. Kumika Kuhana, malam ini ribu-ribu orang tengok. Kan? Dan saya pasti ramai ibu ayah tertanya-tanya apa rahsia didikan ibu ayah terhadap Kumika Kuhana, dan saya sebenarnya nak jemput. Okey. Ustazah nak tanya dulu dengan pantun kejap. Ustazah fikir sekejap. Okey. Saya suka makan buah strawberry. Boleh tak nak dengar 10 ayat awal dan akhir Al-Kahfi? Boleh? Boleh. Anak awal ke Mika awal? Subhanallah. Sama-sama. Baca sama-sama. Nak dengar? Mika. Anak akhir. Sama-sama lah sayang. Mika apa? Okay, sama-sama. 1, 2. 1, 2, 3. Sama-sama. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam naj'al lahu iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minin allazina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم فهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا.
Inna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwakum ayyukum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruzan hasita anna ashabal kahfi wal raqimi kanu min ayatina ajaba is awal al-fityatu illal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu awal lah. Akhir. Itu 10 ayat awal. 10 ayat akhir hafal juga ke? Bismillahirrahmanirrahim. Allazina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. Afahasibal ladzina kafaru ayyunazzu ibadi min duni awliya inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Kul hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'mala allazina dalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna anna yuhsinuna sun'a ulaika allazina kafaru bi'ayati rabbihi wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum wala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna zalika jazaohum jahannam bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa innal ladzina amanu wa amilu sholihati kanat lahum jannatun firdausi nuzula khalidina fiha la yabuna anha wala Kulau kana bahru jumidana li kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amala solihan wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah. Tengah hari makan nasi, cicah budu. Kumika kuhana, I love you. Subhanallah. Memang hebat sungguh. Dia nak balas. Subhanallah, terima kasih. Sama-sama ya, kita sayang. Ya Allah, kamu memang anugerah lah. Masya Allah. Saya nak tanya kepada ibu ayahnya pula. Bagaimana ya boleh mendidik anak jadi bijak? Mungkin ada jaga pemakanan ke, ingatan dia kuat. Sebab nak ingat pantun tu bukan mudah. Lepas tu banyak pula usi pantunnya. Jadi dia memerlukan ingatan yang kuat. Tapi mungkin sebab dia dah terbiasa dengan banyak menggunakan hafalan, otak dia banyak bergerak, jadi dia hafal Al-Quran pun mudah. Tapi mungkin ada tip yang boleh dikongsikan ibu ayah, Kuhana, Kumika, yang kecil Kufina. Kufina, supaya ramai ibu bapa yang hadir malam ini boleh mengambil iktibar. Silakan. Okey, nak cakap lebih kepada masa mengandung lah, sebab masa besar ni diorang ni picky eater sikit Ustazah. So nak kata pemakanan bila dah besar ni mungkin bukanlah kot. Betul. Tapi amalan masa saya mengandung, saya banyakkan selawat, banyakkan zikir. Lepas tu dengan amalkan makan, minum air safran. Rendam safran. Rendam safran. Lepas tu campur madu. Macam mana boleh jadi terfikir nak buat amalan minum rendam safran tu dengan air madu? Datang daripada mana? Arwah papa saya dulu yang suruh saya minum air safran tu, tapi saya yang tambah madu tu. Okey. Arwah papa cakap masa tu mengandungkan Hana lah rasanya. Dia cakap tapi masa tu bukan awal-awal, masa start Hana tu macam dah sarat jugalah masa tu arwah papa cakap.
Dia beli safran, lepas tu dia cakap, "Nah, minum ni, ini elok untuk orang mengandung." So saya amalkan lah, saya tak tahu apa-apa kan, saya amal je. So teruskan dengan Mika, lepas tu baru macam perasan. Orang banyak tanya lah apa benda yang saya amalkan semua. Orang minta apa yang saya baca semua kan. Saya cakap lah saya tak ada amal. Kita bukan yang jenis mengaji hari-hari ke, nak kata memang macam tu tak adalah pula kan. Tapi kita amalan biasa, tapi yang membezakan saya fikir, masa tu saya terdetik, saya fikir mungkin air safran ni rasanya. Lepas tu bila cari khasiat safran, dia memang untuk menguatkan ingatan juga salah satunya. Betul, subhanallah, muslimin-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, amalan ibu mengandung sangat mempengaruhi anak. Sama ada zikir ke, Al-Quran ke, apa sahaja amalan-amalan yang melibatkan rohani. Kan, berbanding ramai ibu bapa hari ni dia lebih memberatkan dari segi pemakanan, dari segi penjaga kesihatan, fizikal. Tetapi kesihatan rohani ada perkara nombor satu sebab anak tu dia berada dalam rahim. Subhanallah. Kan, rohnya pun masih lagi baru. Jadi dia perlukan makanan rohani tu. Masya Allah. Sebab tu bila banyak selawat, banyak zikrullah kan, amalan-amalan ibu tu sangat memberi kesan. Lepas tu saya nak berkongsi juga bila Ibu Kumika Kuhana berkongsi tentang safran ni, muslimin-muslimat, ia adalah salah satu herba yang banyak, yang memang ada disebut dalam beberapa hadis Nabi SAW, dan ia merupakan salah satu herba yang digunakan dalam perubatan Islam. Safran ni. Dan saya juga baru nak mula kenal dengan safran, dan kami di galeri pun memang ada jual safran sebab ada permintaan. Jadi saya terus kongsi antara 6 khasiat safran untuk kesihatan. Ibu-ibu kena cari safran lepas ni. Walaupun kata alamak dah tak mengandung, anak semua dah keluar dah ni kan. Dah terlambat dah ni kan, dah terlambek dah ni, macam mana ni kan. Sebenarnya dia bukan hanya untuk anak dalam kandungan, tapi ialah sebab puan dah dapat ilmu tu awal. Jadi nampak kesan tu cepat. Jadi jangan safran ni pula memang ada orang campur dengan nasi Arab, kadang makan buat ulaman harian. Kan, nasi putih tu campur je terus masa masak tu dengan safran sebab dia kan wangi, dia macam sedap. Okey, antara khasiat safran untuk kesihatan, merangsang kesihatan kardiovaskular. Kajian yang menunjukkan potensi yang tinggi bahawa unsur safran dapat meningkatkan sistem kardiovaskular, saya pun ni pelak ni, yang sehat. Protein kejutan haba terutamanya sekian-sekian, paras protein yang tinggi, antibody kepada protein semakin bertambah. Okey, saya tak kerti nak terangkan ni. Seterusnya, merawat disfungsi erektil. Okey, mempunyai potensi kesan anti-kanser. Lagi mengurangkan simptom PMS bagi orang perempuan ada masalah PMS. Okey, menggalakkan rasa kenyang dan penurunan berat badan. Merawat kebimbangan dan kemurungan. Rasa bimbang, mungkin anxiety, kemurungan. Seterusnya, ia bagus untuk kesihatan mental, kan, kecerdasan, daya ingatan. Jadi, insyaAllah selepas ini kita boleh cari daun. Dia macam bukan daun, biasanya dijual tu dia dah halus-halus tu. Kadang orang masuk dalam air kan, buat air. Jadi selain daripada mengandung, puan sendiri ada masukkan tak pemakanan safran ni dalam pemakanan harian? Ada. Diorang memang pagi-pagi Ustazah, dia lepas minum air putih, dia bangun tidur akan minum air putih, lepas tu saya akan bagi habatus sauda, lepas tu minum air safran dengan madu. Harian, rutin harian dia. Oh, memang rutin harian. Madu campur dengan safran, air safran. Kadang-kadang saya rendam kurma sekali dalam tu. Ada masa-masa saya rendam kurma ajwa. Okey, subhanallah. Maksudnya pagi-pagi safran campur dengan madu, lepas tu tadi habatus sauda. Habatus sauda tu bagi yang bentuk titik. Apa? Saya bagi yang titik dalam mulut. Yang minyak tu. Dia orang boleh telan ya? Kita paksa. Kita ajar sebab sunnah kan. Cakap dia. Masya Allah, hebatnya. Rasul lah ikut sunnah Rasul. Subhanallah, hebatnya suami isteri depan saya ni. Masya Allah, ini bukan mudah. Dan mungkin si ayah boleh share sikit.
apa nampak kesan? Maksudnya mungkin anak jarang sakit, jarang demam. Okey, kecerdasan ke apa, nampak apa kesan pada anak? Kesan memang macam tu lah, memang Alhamdulillah. Alhamdulillah jarang sakit juga, jarang demam. Daya Kemudian ingatan dia kuat lah. Daya ingatan kuat. Itulah kalau kita ajak pantu ke ajar pun dia cepat Hati tangkap. dia terang lah, kita nampak juga. Alhamdulillah. Ya. Barakah mengamalkan sunnah Nabi. Sebab Okey. macam surah-surah, hafal surah ke apa ke, macam hafal surah, macam mana you hafal surah, cerita sikit. Ha. Cara dia? Cara you hafal surah macam mana? Surah hafal tu macam mana you hafal? Mika macam satu ayat ulang beberapa kali, lepas tu cuba tak tengok. Oh, Cuba baca tak tengok, lepas tu terus dah habis baca cuba tengok betul ke tak. Macam tu lah kita, sebab saya ajak guna bukakan YouTube, selalu dengarkan apa semua. Sebab saya pun nak mengajar pun saya tak berapa pandai sangat. Banyak tu ada lebih pada YouTube lah, bukakan YouTube, kemudian dia dengar, lepas tu dia akan ulang beberapa kali. Lepas tu selalunya satu hari satu ayat lah. Okey, subhanallah, terima kasih. Satu hari 2 ayat. Satu hari 2 ayat. Okey, satu hari 2 ayat. Masya Allah, comel Kumika. InsyaAllah nanti membesar kita mendoakan keduanya dan semuanya, ketiga-tiganya menjadi Al-Hafiz, Al-Hafizah. Amin. Subhanallah, amin ya Rabbal Alamin. Okey, tadi sebab sebut pasal sunnah Nabi, kita dah cerita pasal amalan Nabi. Jadi kita nak pantun pasal Nabi, boleh? Boleh? Boleh ya? Ustazah Boleh. nak cakap sikit. Boleh, silakan. Betul ke ayah cakap Ustazah ada pergi tempat kaum Tamud? Betul. Masya Allah, betul Kumika. Ustazah ada pergi dekat kawasan kaum Samud. Ada tengok tak video tu? Lepas tu ada ke Ada tengok tak? Ada. ada tak batu bentuk gajah? Ada batu besar. Dia macam bukit batu. Dia orang dah buat bentuk gajah. Sebab mereka sembah batu tu dulu. Berhala bentuk gajah. Dia punya besar tu macam bangunan 5 tingkat ke 5-6 tingkat. Tinggi lagi. Besar sangat. Ustazah doakan satu hari Kumika, Kuhana, Fina. dan mak ayah satu keluarga boleh pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, Amin. boleh pergi ke semua tempat yang Ustazah pernah pergi, insya-Allah. Amin. Amin. Satu hari insya-Allah ada rezeki, Ustazah pun ada rezeki, kita berkongsi rezeki, Ustazah bawa ke macam mana ke, insya-Allah ya. Bagus dia tanya, dia nak tahu. Mika ada nak tanya something semalam, apa pasal kaum Tamud tu? Dia tanya apa? Apa yang cakap tu, dia tanya ibu dengan ayah, kita tak tahu. Kaum Tamud tu besar mana, macam mana? Kaum Tamud tu besar mana? Besar Dia kata gegasi ke? Okey, sebenarnya kan kaum Samud ni adalah kaum Nabi Soleh. Memang kalau ikutkan Kumika, Kuhana, gambarannya manusia ni dulu tak kecil macam kita. Mereka lebih besar, tapak kaki mereka lebih besar, mereka lebih tinggi. Kemudian semakin lama semakin kecil. Macam kita lah sekarang saiz dia. Jadi mungkin masa kaum Nabi Soleh tu manusia besar sikit lah daripada kita. Bukan besar sangat. Bukan macam gegasi. Gitu. Sebab Ustazah tengok rumah-rumah mereka, mereka duduk dalam bukit-bukit berbatu. Mereka pahat-pahat. Rumah mereka tak besar sangat. Lebih kurang je macam rumah kita. Jadi dia bukanlah macam gegasi. Cuma kaum Nabi Soleh Samud ni, dia ni Allah bagi dia kepakaran. Dia ni ada kekuatan tangan, boleh pecahkan batu, bentuk buat rumah. Jadi itu kelebihan mereka. Tapi mereka engkar kepada Allah. Masya Allah, terbaik. Subhanallah. Okey. Jadi kita nak pergi kepada pantun tentang Nabi. Boleh tak? Boleh ya? Sikit lagi. Kita ada masa sikit lagi, insya-Allah. Baiklah. Are you ready? Are you ready? Ready. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunda baginda bernama Aminah.
Dua ayahanda tak sempat berjumpa. Lahirnya baginda utusan Allah membawa bahagia alam semesta. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di lubuk hati indah tersemat rasa cinta paling dalam. Lahirnya Nabi membawa rahmat. Rahmat baginda seisi alam. Sallallahu Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kata disusun cermat dalam hati terbit tamat. Bersyukur kita menjadi umat Nabi akhir zaman. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, indahnya. Baiklah, kamu bagi 3 pantun. Ustazah pun nak balas 3 pantun. Jadi Ustazah nak buat sama juga ya. Dah habis pantun, selawat. Okey ya? InsyaAllah. Cantik kuntuman bunga dahlia, pohon melati di tepi perigi. Rasulullah junjungan mulia, halus perketi, indah peribadi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gema takbir di subuh hari, solat awal jadi amalan. Rasul terakhir tiada ganti, sunnah kekal jadi ikutan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warna-warni bunga desa, bunga kertas buat jambangan. Segala puji Allah yang esa, selawat ke atas Rasul junjungan. Okay, last. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, subhanallah, subhanallah. Muslimin-muslimat dimati Allah sekalian. Okey, jom kita saling berbalas pantun 2 kerat. Boleh? Kita try. Okey, kan daripada tadi Ustazah yang tanya. Boleh tak kalau Kumika ataupun Kuhana ataupun mak ayah dia ke buat pantun, saya pula cuba jawab. Alamak. Subhanallah. Yang tak tahu jangan buat pantun. Dia tak tahu. Dia dengar. Tanya apa? Tanya apa? Ataupun tak apa, cuba tanya soalan, Ustazah cuba jawab dalam pantun. Ustazah nak cuba ni. Tanya Biasanya apa-apa je. boleh tanya apa-apa. Ada tu. Kau nak tanya apa? Kau nak tanya pasal ni, sejarah. Surah Nas tu macam mana? Surah. Yang An-Nas tu yang tanya kenapa kat ujung tu. Ingat tak? Kuhana ada nak tanya? Aku Fina tanya. Kufina nak tanya, Masya Allah Kufina. Kenapa yang Kufina cam je suara Ustazah. Tanyalah cakap. Tanya Ustazah tunggu. Cakap. Ustazah, surah An-Nas. Anas ke Anas? An-Nas. Al-Madiyah ke Yang mana? apa ni? Tanyalah. Kat Madinah ke kat Mekah turun dia? Okey. Ustazah jawab dalam pantun ya. Ya. Okey, surah An-Nas, surah Madaniyah ke surah Makiyah ya? Boy, bahaya soalan ni. Masya Allah. Kejap. Dapat tak? Ustazah reka pantun kejap.
Okey. Baiklah. Pantunnya, sungguh menjadi umat Nabi Muhammad sangat indah. Surah An-Nas turun di Madinah. Gitu. Jadi surah An-Nas adalah surah Madaniyah. Dia antara surah-surah yang terakhir. Masya Allah. Ya. Surah Al-Zalzalah turun dekat mana? Mekah ke dekat Madinah? Dah tanya. Surah lagi. Al-Zalzalah. Surah Az-Zalzalah pula. Okey, sebelum tu Kak Ustazah nak tanya, apa yang kamu faham? Kenapa ada surah turun di Mekah? Kenapa ada surah turun di Madinah? Kenapa? Ustaz kena tolong saya. Sebab apa? Supaya Madinah dengan Mekah dapat hafal surah. Okey, bijak. Ya Allah, soalan memang level tinggi sungguh. Kebat sungguhlah ni. Surah Az-Zalzalah. Yang Izazun silatil ardu. Salah. Ustaz tunggu nak Ustaz. Tunggu mana? Okey, boleh baca surah tu. Kita nak dengar. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Izazun silatil ardu zilzalaha wa ahrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzin yasdurun nasu astatan liyuraw a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Subhanallah, Allahu Akbar. Indahnya. Memang banyak ya hafal. Juzuk 30 semua hafal ya? Allahu Akbar. Belum lagi Ustazah. Berapa? Subhanallah. InsyaAllah. Sampai surah Az-Zalzalah. Baiklah. Ustazah jelaskan ya. Ustazah share. Surah Az-Zalzalah dia adalah surah yang ke-99 dalam Al-Quran. Surah Az-Zalzalah tadi. Berapa surah dalam Al-Quran? Ustazah teka. 114. Masya Allah. Bijak. 114 surah. Jadi surah ini surah yang ke-99. Maksudnya dia dah antara surah akhir. Agak-agak dia turun di Mekah ke turun di Madinah? Madinah. Mekah. Ya. Bijak turun di Madinah. Kenapa dia turun di Madinah? Sebab Nabi dah hijrah. Sebab Nabi dah hijrah. Ya, betul. Nabi dah hijrah. Oh, memang bijak. Siapa yang banyak bercerita ni pada anak ni? Ibu dia ke ayah dia yang selalu cerita pasal sirah Nabi? Ayah. Ibu sikit-sikit je tambah-tambah. Subhanallah. Selalunya ayah. Subhanallah. Boleh saya tahu tuan bekerja sebagai apa? Latar belakang ke apa ke? Belakang saya sekarang kalau ikutkan full time content creator lah. Sekarang lah. Sekarang. Tapi sebelum ni saya ada meniaga dekat pulau dengan abang saya. Kemudian ada jual produk minyak terapi Cahayaku Cahayalu tu dengan abang saya. Jadi background agama tu rasanya kalau saya pun diploma IT. So tak ada background Kita tak agama. ada. Tak adalah kuat sangat background agama tu apa semua tu. Semuanya Masya kami sekeluarga ni memang amalkan amalan aurat tarekat Ahmadiyah, Ustazah. Subhanallah, tarikat Ahmadiyah. Tarekat Ahmadiyah. Masya Allah. Ni tuan guru ada daripada tuan guru kami Sidi Mohsin bin Sidi Abdul Rashid bin Syed Muhammad Said Alenggi. Yang Subhanallah. Itulah itu background keluarga lah. Kemudian yang cerita-cerita bab Nabi ni memang sebab memang seronok kan. Kita nak anak-anak kita tahu, anak-anak kita faham. Idolakan sebab Nabi Muhammad SAW daripada dia idolakan superhero kan. Sebab Masya Allah. Zaman mencabar sekarang ni cerita-cerita Nabi tu dah jadi macam kalau budak-budak dengar, kalau tak pelik, diterangkan betul-betul pelik, dia rasa macam sama macam dongeng macam tu kan. Jadi tak ada susah nak tarik anak-anak nak dengar cerita Nabi. So
Saya start pada situ, mula daripada pantun, kemudian lepas pantun saya cerita apa semua. Selain daripada ajar anak-anak, kita sendiri pun dapat mengenali Rasulullah dengan lebih dalam lah Ustazah kan. Sebab dunia sekarang kalau kita tak cerita, kalau kita tak apa, jadi benda tu macam Nabi macam tu lah budak-budak sekarang. Ustazah tahu tak satu kisah ni? Sebab Mekah dengar satu ustaz ni cakap batu ni dia rindu sangat dekat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dia bercakap. Batu. Subhanallah. Iya? Oh, cuba cerita. Ustazah nak tahu macam mana batu tu bercakap. Sebab dia rasa rindu sangat dekat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Masya Allah, memang betul. Ada batu, ada tunggul kayu, kan ada pokok yang telah mati dijadikan tempat Rasulullah naik mimbar. Sebenarnya makhluk-makhluk yang kita nampak tak bernyawa, kayu yang telah kering semua, mereka itu juga mencintai Nabi SAW. Allahu Akbar. Saya sebenarnya takjub dengan ayat. Sekarang ni kan yang tengok live ini hampir 5,000, hampir 5K ya. Alhamdulillah kebanyakannya memuji dan rasa kagum dengan keluarga ni. Tapi saya rasa macam satu pujian yang tinggi perlu diberikan kepada si ayah. Satu model, sebab ramai hari ni bab pendidikan ayah tak ambil pot. Mak lebih banyak. Tapi bila saya tanya soalan tu, saya saja je tanya. Kan? Rupanya ayah yang banyak ambil bahagian dalam mendidik cerita pasal ni. Dan apa yang ayah sebut, cerita pada anak pasal kisah Nabi walaupun pelik, mereka ni auto terima. Mereka diorang takkanlah batu boleh menangis. Ini adalah rahmat ataupun sistem kepercayaan iman yang Allah beri ke dalam hati anak-anak kita. Bila cerita berkenaan dengan Nabi, kisah pelik macam mana pun, mereka terima tanpa pertikaikan. Itu iman. Tapi kalau kita cerita, contoh kan, Kan Muhammad Saleh ada cerita pasal Snow White, pasal Cinderella, pasal mereka cuba create cerita-cerita dongeng untuk jadikan cerita yang dipegang oleh anak-anak mereka. Tetapi sampai bila-bila pun, mereka tetap percaya itu cerita dongeng. Mereka tetap katakan itu cerita rekaan. Tetapi kita daripada kecil, walaupun tak logik Nabi Musa belah laut kan, Kumika kan. Macam mana boleh belah laut? Tetapi kita tetap percaya. Kuhana, Kumika tetap percaya. Nabi Musa belah laut. Walaupun benda tu tak logik. Itulah antara perkara yang saya rasa ibu ayah hari ni miss. Jarang bercerita dengan anak-anak tentang kisah perjalanan Nabi dan sebagainya. Dan saya minta maaf tadi saya tanya apa background ayah, apa background pekerjaan, sebab ramai orang buat alasan. Saya bukan ustazah nak ngajar pendidikan agama pada anak. Kan saya ni. Sebenarnya alasan itu akan menjadi satu beban untuk kita jawab di hadapan Allah besok. Bab pendidikan anak-anak ni tak kira latar belakang agama ke, IT ke apa, namanya orang Islam, namanya orang mukmin, wajib mendidik diri sendiri dan jangan salahkan ibu bapa. Ustazah, mak ayah saya tak bagi pendidikan agama dulu, gini-gini. Kita tidak hidup atas masa lalu kita. Kita tidak hidup kerana masa depan yang belum pasti. Tapi kita hidup dengan apa yang kita ada hari ini. Allah beri kita akal, Allah beri kita kewangan, kemampuan. Maka belajar, beli buku, dengar ceramah. Lepas tu kita perlu mengajar pula kepada anak-anak. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, Ustazah nak share tadi surah Az-Zalzalah tu sikit ya. Boleh ke Kumika Kuhana? Tapi sebelum Ustazah share tu, Ustazah nak dengar lagi pantun Kuhana dan Kumika. Apa-apa pantun. Pesanan kepada kami yang mendengar ni, ramai peminat kamu sedang dengar. Kita ada 10 minit je lagi. Okey. Baling bola tinggi, lambung bola jatuh lem pergi. Jangan kita belagak sombong, lebih baik rendah diri. Masya Allah. Lagi. Kayu basikan. Pagi-pagi kayu basikan beribu bantu. Adik budak jangan nakal, sayang ayah dengan kata ibu. Hina budak.
Masya Allah. Oh, itu budak ya. Masya Allah. Subhanallah. Allahu Akbar. Okey. Boleh tak Kumika bagi satu pantun kepada Kuhana? Kuhana pula bagi pantun pada Kumika. Oh, sojek sampai kat jelek. Look, jangan lumpet. Banyakkanlah badat pisang baik. Jangan lumpet. Masuk dapur, pupih bawang. Masak dengan ikan tenggiri. Jangan kita. Jangan jago tapi kayu orang. Jagalah urusan keluarga sendiri. Oh, Masya Allah. Masya Allah, subhanallah. Siap dia cubit pipi kakak dia. Masya Allah. Kumika sayang ke Kuhana? Sayang. Malu. Sayang tak kakak? Sayang sikit. Saya sikit. Dia nakal. Kuhana sayang tak Kumika? Sayang. Cuba Ustazah nak tengok kamu tunjuk kasih sayang macam mana? Oh, Masya Allah. Subhanallah. Malu-malu. Ustazah nak cerita kan, pernah satu ketika ada seorang kawan Nabi ni, dia bagi tahu Nabi, ya Rasulullah, masa tu dia duduk dengan Nabi Muhammad. Lepas tu adalah seorang lelaki melinteh, kan seorang lelaki melinteh. Lepas tu kawan Nabi ni cakap kepada Nabi, ya Rasulullah, aku sayang kawan aku tu. Aku sayang dia. Saya sayang dia ya Rasulullah. Lepas tu Rasul tanya dia, adakah awak dah bagi tahu dia yang kamu sayang dia? Rasul tanya apa? Kamu cakap tak yang kamu sayang dia? Dia kata tidak ya Rasulullah. Lalu Rasul pun suruh sekarang pergi bagi tahu dia bahawasanya kamu menyayangi dia. Jadi antara sunnah Nabi, kalau kita sayang seseorang, kita kena cakap kita sayang. Jadi boleh tak Ustazah nak dengar Kumika cakap pada Kuhana yang Kumika sayang Kuhana dan Kuhana sayang Kumika. Nak cakap. Itu Nabi yang suruh. Betul lah. Kuat. Sayang Mika. Kumika pula. Ika sayang kakak. Oh, dia malu. Masya Allah, subhanallah. Okey, kita ni kan dah nak menghampiri dah ni. Okey, sila. Boleh? Mika ada lagi 2 cerita. Cerita ke soalan? Boleh? Soalan ke cerita? Baiklah, 2 soalan. Okey, bersedia? You nak cerita? Sempat ke? Ada masa ke? Ustazah, pernah tak dengar satu kisah ni? Ada seorang ni, dia berbiawak pasti cakap baginda Rasulullah SAW, hai Rasulullah, aku benci kau. Lepas tu Rasulullah SAW cakap, kau nak tak kalau aku ajak kau masuk Islam menyembah Allah yang satu? Lepas tu dan mengakui aku ni pesuruh Allah. Lepas tu orang tu pun cakap, buktikan yang kau ni pesuruh Allah. Lepas tu Nabi Muhammad SAW pun tanya biawak pasir tu, biawak siapakah Tuhan yang satu dan siapakah aku? Lepas biawak tu cakap Allah dan kau ialah pesuruhnya. Lepas tu Masya Allah, orang tu betul. pun cakap, hairan aku tengok biawak bercakap. Lepas tu biawak tu cakap, aku lagi hairan sebab Rasulullah SAW ajak kau masuk Islam dan menyembah Allah, tapi kau tak nak. Lepas tu dia pun terus mengucap 2 kalimah syahadah. Subhanallah, Allahu Akbar. Kumika. Ada lagi Subhanallah. satu cerita. Sempat ke tanya Ustaz? Boleh, sempat. Saya okey. sebenarnya tak kisah. Saya okey lebih masa cuma bimbang. Kisah ni, Ya. ada satu kisah ni baginda Rasulullah SAW ada kat satu tempat ni. Lepas tu ada seorang yang cakap, hai Rasulullah,
Hai Muhammad, aku benci akan dikau. Lepas tu Rasulullah SAW cakap, kau nak tak kalau aku ajak kau masuk Islam. Lepas tu dengan cara kau kena suruh pokok kurma tu datang ke sini. Siapa cakap macam tu? Orang tu cakap? Orang tu cakap. Lepas tu orang tu cakap, maknanya orang tu cakap Dia cabar kalau kau nak aku masuk Islam, kau suruh pokok kurma tu datang. Lepas tu Rasulullah SAW pun suruh pokok kurma tu datang. Lepas tu Syajarah. Jadi pokok kurma tu datang dengan akar-akar dia sekali kan. Itu dipanggil apa? Mukjizat. Betul. Masuk Islam. Mungkin lagi satu cerita. Boleh. Kumika. Itu hari kan Ustazah pergi Mekah dalam 2 minggu yang lepas. Baru balik seminggu yang lepas. Memang Ustazah pergi ziarah. Nama tempat pokok tu ada dibina Masjid Syajarah. Sebab dalam bahasa Arab pokok syajarah. Jadi berdasarkan kerana peristiwa pokok tu berjalan, kan Nabi suruh berjalan kemudian bercakap tu, sampai tempat bersejarah tu dibina masjid namanya Masjid Pokok, Masjid Syajarah. Nanti insya-Allah Kumika, Kuhana dengan mak ayah semua satu keluarga akan sampai ke Masjid Syajarah, Masjid Pokok tu. Yang Kumika cerita tadi tu. Okey, lagi satu lagi Kumika. Ya. Ada lagi satu cerita. Boleh sila. Ada satu cerita ni, Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya tengah berjalan. Lepas mereka pun haus. Lepas mereka jumpa satu kolam ni. Ada sikit air. Bila Rasulullah SAW masukkan jari, ada banyak. Jadi semua orang boleh minum. Lepas tu Rasulullah SAW cakap minumlah. Lepas tu mereka pun minum. Masya Allah. Memang betul Kumika. Sebenarnya bukan air saja. Pernah berlaku masa tu waktu perang. Saya tak ingat perang apa. Semua tengah kelaparan. Termasuk Nabi sangat lapar. Kemudian ada seorang lelaki ni, dia nampak Nabi kelaparan yang teramat. Lalu dia pun jemputlah Nabi ke rumah dia ataupun ke tempat dia kan. Jemput Nabi untuk makan. Lepas tu bila pergi tengok makanan sikit saja. Lepas tu Rasul kata panggil semua sahabat-sahabat Nabi, lebih kurang ada yang kata 100 orang, ada yang kata lebih lagi, untuk makan makanan sikit sangat. Kemudian Nabi bacakan satu doa. Lepas tu semua yang makan kenyang. Walaupun itu antara mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi, air sedikit jadi cukup untuk semua, makanan sedikit cukup untuk semua. Masya Allah, hebat Kumika Kuhana. Ada lagi satu cerita. Boleh. Satu lagi. Cerita. Bagus sangat. Ada satu sahabat Nabi ni, dia ajak Nabi makan. Sebab Nabi duduk kat rumah dia kejap. Lepas tu, dekat Madinah. Lepas tu, Nabi suruh ajak 2 kumpulan makan. Ada seberapa orang entah. Lepas tu, sebenarnya cukup. Sebab sebenarnya untuk 118 orang, sebab sahabat Nabi tu masak 2 makanan je, tapi sebenarnya cukup untuk 112 orang. 118 orang. Masya Allah. Abu Ayyub. Masya Allah. Saya nampak Kuhana sangat matang walaupun umur baru 8 tahun. Sebab Kuhana dia macam kekakakan sangat. Dia bantu adik dia Kumika, dia support daripada belakang. Kan? Jadi saya boleh nampak ibu ayah yang sangat pandai supaya adik-beradik ni tak saling iri hati, sama-sama rasa ada peranan masing-masing. Kan? Mungkin kadang-kadang Kuhana rasa kenapa asyik orang suka Kumika, contoh ya. Kenapa Kumika lagi glamour? Sebenarnya Masya Allah, Kuhana pun glamour, Kumika pun glamour. Tapi malam ni Ustazah tengok daripada awal lagi, Kuhana ni seorang kakak yang matang, yang macam jaga adik dia, support adik dia. Ini satu sikap yang luar biasa.
bagi seorang kakak. Ustazah puji sangat Kuhana. Kuhana nak jaga baby lagi. Sama, Masya Allah, jaga Ibat tengok tu. Komika cubit kakak dia. Subhanallah, sebab Ustazah anak kedua. Anak kedua ni dia adalah apa ni, keistimewaan dia. Kan, perhatiannya, dia adalah sekian-sekian. Tapi kakak tu nampak kan, cool saja, matang saja, relax saja. Dia bukan nak berlawan ke nak apa, tapi kalau Ustazah tanya Kuhana ni, dia lagi banyak hafal cerita-cerita ni. Sebab tu dia boleh betulkan komika tadi. Kan dia boleh, dan Kuhana teliti, dia tahu 118 orang. Dia ingat nama apa ni, Abu Ayyub Al-Ansari dan sebagainya. Ustazah puji Kuhana, komika pun Ustazah puji juga, yang kecil hati pula kan. Okey, subhanallah. Anak-anak sekalian, Masya Allah Ustazah tahu sebab kamu kan esok pun belajar, sekolah, lepas tu biasa dah tidur awal, malam ni pula malam Jumaat. Mungkin kan kadang-kadang kita plan satu keluarga, sebelum tu saya rasa tak, sebab ramai yang masih lagi bertanya, tapi sebelum saya nak pergi soalan terakhir kepada encik ataupun puan, selain daripada tu, amalan apa, mungkin ada amalan, contohnya mengamalkan surah-surah tertentu, kan pada waktu-waktu tertentu. Sebab ramai ibu bapa yang masih tak puas hati ni duduk tanya soalan, boleh kongsikan lagi tak macam mana nak dapat keluarga macam ni, anak-anak macam ni. Tapi sebelum jawab soalan tu, saya sebenarnya nak mengajak tuan-tuan, puan-puan sekalian untuk hadir ke satu webinar, webinar yang bertajuk Cara Bijak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mendidik Keluarga. Dan kita tahu keluarga ini adalah salah satu contoh yang membijakkan anak mereka dengan cara Rasulullah. Membijakkan anak mereka dengan mengenalkan anak-anak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah di antara matlamat utama kami, webinar Cara Bijak Rasul Mendidik Keluarga. Saya bagi slot pertama membawakan tajuk Hebatnya Rasulullah dalam mendidik anak. Hebatnya Rasulullah dalam mendidik anak. Jadi insya-Allah saya akan detailkan lagi perkongsian pada malam ini, tip-tip yang dikongsikan tadi tu kan. Sebab apa tuan ada sebut, encik ada sebut berkenaan dengan ada beramal dengan tarikat dan sebagainya. Tarikat ni dia menyusun amalan zikir-zikir harian kan. Jadi begitu juga contoh tadi perkongsian tentang apakah amalan waktu ibu mengandung. Memang kita ada slot khas pendidikan anak daripada kandungan. Jadi ini akan dikongsikan dalam slot webinar ni lah. Kemudian slot yang kedua iaitu daripada Ustaz Muhammad Luqman Makhtar. Ini penulis terkenal ni. Buku yang dia tulis mungkin dah lebih 20. Saya tak tahulah, sangat banyak. Dan dia juga penulis buku berkenaan dengan rumah tangga Nabi, kisah-kisah Nabi dan sebagainya. InsyaAllah Ustaz Luqman akan bawakan tajuk Teladan Nabi dalam Mendidik Permaisuri Hati. Berkaitan dengan isteri, berkaitan dengan suami isteri lah ni. Kemudian insyaAllah Bonda Nur, penulis terkenal, kan juga penulis buku-buku parenting, pendidikan anak-anak, akan berkongsi tentang parenting moden gaya Rasulullah buat remaja. Subhanallah. Maksudnya program ni hari Sabtu ni dah. Pagi daripada pukul 8, kan bermula 8.30 sampai pukul 4.30. Muslimin-muslimat sekalian, saya sangat menyarankan untuk anda hadir kepada webinar ini yang kita akan buat lusa dah. Tidur malam ni jadi esok dah. Webinar ini insyaAllah ada 5 slot. Yang kita wawarkan 3 slot. 1 slot lagi khas kan daripada Ustaz Farid berkenaan dengan amalan ibu ketika hamil. Jadi bapa pun kena tahu apa yang sepatutnya isteri dia buat ketika mengandungkan anak dia. Macam tu. Dan bapa pun kena support sebenarnya. Kadang mak ni alahan teruk, jadi bapa yang ambil peranan baca Quran tepi ibu tu. Kadang kan mak kan letih tak larat, bapa ni ambil Quran baca. Sebab apa? Anak dalam kandungan tu insya-Allah mendapat getaran daripada ayat Al-Quran tu. Jadi ini kita akan kongsi juga dalam webinar ni. Lepas tu slot ada Puan Farah Leong, cancer fighter stage 4, doktor kata dah tak ada harapan. Tapi 3 orang anak Ustazah Farah Leong ni, Puan Farah Leong ni, Al-Hafizah, ada yang Alimah, ada yang Syahadah. Padahalnya dia adalah mu'alaf. Dia cancer fighter bukan survivor.
Masa doktor kata dah tak ada harapan. Kanser sampai 3 kanser. Pergi ke kanser paru-paru, ke kanser tulang dan reput. Dan dia merupakan rakan seperjuangan ataupun staf kami. Tetapi sangat hebat. Jadi dia akan berkongsi bagaimana untuk menjadi seorang yang kuat menghadapi apa jua ujian. Ujian mendidik anak ke, ujian dalam menghadapi apa jua ujian kehidupan. Jadi sahabat-sahabat, malam ini kita tengok sebuah keluarga yang kita tak terbayang wujud, dan Ustazah rasa Nabi Muhammad SAW kita mengharapkan kita berdoa, sangat berbangga dengan kamu berdua nak. Kan Kuhana, kan Kumika dengan ayah, dengan ibu, dengan sebuah keluarga yang menghidupkan imej Rasulullah dalam rumah tangga. Subhanallah, sudah tentu selalu ditekankan. Nabi makan macam ni kan, Nabi tidur macam ni, lepas tu cerita-cerita Nabi. Jadi ini cabaran kita hari ni nak menghidupkan imej Rasulullah. Bukan nak besarkan kita sebagai ibu ayah. Mak dulu macam ni ayah dulu macam ni Masa mak kecil dulu, kita bukan besarkan diri kita dalam mendidik anak-anak. Tapi perlu membesarkan Rasulullah. Jadi mereka ini lagi cepat terdidik. Sebab apa? Kalau kita bagi contoh kita sendiri depan mata dia tahu apa silap kita. Kalau kita bagi contoh kita lah kan, dia sendiri tahu bagaimana perangai kita. Anak-anak kan boleh, cuma dia tak mampu nak cakap. Dan kita ada banyak salah dan silap. Tapi bila kita bagi contoh Nabi, mereka tahu Nabi itu sempurna. Nabi itu contoh yang terbaik. Sebab itu perlu hidupkan imej Rasulullah ini. Jadi muslimin-muslimat, kami mengajak sangat, sama-samalah kita cuba mengubah keluarga kita dengan menghidupkan cara pendidikan kepada dengan gaya Rasulullah. Okey. Jadi yang terakhir, Ustazah nak bagi pantun penutup, boleh Kumika, Kuhana? Boleh. Boleh ya, pantun penutup. Masya Allah, subhanallah. Sebelum tu, Tuan kongsi secara umum ke ataupun Puan, selain daripada tu apa amalan yang sangat dijaga supaya anak-anak dan keluarga terjaga? Selawat. Selawat Puan. Bangun-bangun tidur kita suruh anak selawat dulu apa-apa pun. Subhanallah. Apa-apa pun lah nak Sebelum naik tidur kereta. nak apa-apalah, makan, naik kereta, dia nak melangkah apa, mandi, semua selawat. Minum selawat, semua selawat, jangan tinggal. Lepas selawat baru pun, bismillah, baru surah, barulah doa-doa lain. untuk yang kecil pun kita selalu bisikkan selawat je lah. Itu yang paling besar tu selawat lah. Apa yang kita kebanyakan yang amalan yang betul-betul tak tinggal setiap hari ialah selawat. Lepas tu jaga waktu maghrib hingga isyak. Memang kita time maghrib dengan isyak tu kita orang punya prime time. Memang best masa tu untuk selawat, untuk buat-buat apa, untuk hafal surah atau semua memang maghrib dengan isyak. Tak ada TV, tak ada telefon masa tu. Memang khas itu dijaga betul-betul lah waktu maghrib khas dengan untuk isyak. kita dengan amalan apa, kita beribadah lah betul-betul. Allahu Akbar, subhanallah. Sebenarnya rahsia orang-orang yang menjaga waktu maghrib isyak ni memang dah banyak terbukti. Saya tengok keluarga ada yang di Indonesia tu pun, contohnya yang saya jumpa depan-depan keluarga ni, keluarga apa ni, Profesor Doktor apa tu, Al-Akiti tu, Dr. Aiman Al-Akiti, yang abang dia tu kan Profesor apa tu yang di Oxford, University Oxford kan, Dr. Aiman Al-Akiti tu, Afifi Al-Akiti. Ini antara tokoh-tokoh ulama muda yang hebat di Malaysia. Sebab kami pernah jemput dia untuk datang dekat untuk kuliah kita. Lepas tu saya tanya depan-depan, doktor, apa rahsia ya? Adik-beradik sangat hebat, hafaz Quran, hafaz hadis banyak. Dan dia sebut, saya ingat dia sebut, bukan banyak dia sebut, berapa perkara. Tapi dia kata, mak dia walaupun bukan ustazah, bukan pengajar Islam ni, jaga antara waktu maghrib dengan isyak. Waktu tu banyak maknya kadang tu bagi tazkirah, masa tu lah dengan Al-Quran, jaga sungguh. Itu waktu barakah sebenarnya. Ada kisah beberapa orang Nabi yang ada kaitan dengan maghrib dengan isyak. Dan maghrib dengan isyak ni adalah waktu kalau ikut kajian dari segi alam, itu waktu syaitan sangat bertenaga. Sebab alam bertukar merah. Ya, alam bertukar merah jadi infrared. Kan bila maghrib kan kita nampak langit macam kemerahan, daripada petang orange, lepas tu maghrib dia jadi kemerahan. Merah ni warna sinonim dengan resonan dengan warna jin, iblis, syaitan. Merah ini api kan.
Jadi jin dibuat daripada api. Sebab itu kalau kita boleh kontrol, kita tutup ruang-ruang untuk syaitan dan iblis antara maghrib dengan isyak tu, maksudnya insya-Allah kita boleh kawal dan anak kita boleh mengawal dirinya. Jadi sebab itu sebenarnya bagus kalau kita isytiharkan maghrib dengan isyak off TV, berita tak perlu tengok pun masa tu sebab sekarang ada online je. Kan off TV, waktu masa tu kita banyakkan selawat. Masa tu lah baca al-Mulk, baca sejadah, hafalan apa-apa. Subhanallah. Bahkan mungkin waktu ketika itu barakah dia tu, hafalan waktu lain mungkin tak dapat sebanyak antara maghrib dengan isyak. Macam tu kan. Jadi insya-Allah amalan selawat tadi sangat bagus. Nabi SAW bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyara salawat." Barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, Nabi kata, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Dan ada sambungan lagi hadis tu, Allah akan menaikkan darjatnya 10 kali dan Allah akan menggugurkan dosanya 10 kali. Jadi maksud Allah berselawat pada kita, Allah beri rahmat. Rahmat tu boleh datang dalam bentuk Allah bagi kita bijak, Allah bagi kita sehat, Allah bagi kita rezeki, Allah mudahkan urusan kerja kita. Jadi sangat bagus keluarga yang inspirasi ini. Baru saya tahu rahsia. Daripada jauh sama ni saya kata apa rahsia. Jadi bukan lagi rahsia, ia adalah satu amalan yang sebenarnya biasa tetapi ia jadi luar biasa bagi orang istiqamah. Kalau kita dengar, oh bukan amalan pelik-pelik, selawat, waktu maghrib. Tetapi dia jadi luar biasa bila istiqamah. Ini keluarga yang istiqamah dengan amalan ni, cabarannya hebat tapi mereka kuat. Jadi insyaAllah ibu ayah kita nekat. Waktu maghrib kita panggil prime time, kita jangan campur benda-benda lain. Sebelum maghrib, 15 minit, 20 minit kita dah ingatkan ahli keluarga. Okey dah nak masuk maghrib, ready semua. Bahkan sangat bagus kalau kita suruh mereka ni mandi siap-siap pakai cantik-cantik. Bukan nak pergi berjalan. Lelaki elok pakai kopiah elok, pakai jubah ke apa. Bukan apa, nak masuk ke, nak ubah suasana tu. Ini kadang nak semayang pun anak pakai t-shirt dengan pendek, dengan seluar ketat. Dia tak ada roh tu. Jadi kita kena wujudkan suasana tu. Bila maghrib ini, biarlah jadi waktu yang ditunggu-tunggu oleh si keluarga. Masya Allah, insya Allah. Terima kasih banyak kepada Puan, kepada Tuan. Kuhana, subhanallah. Nanti kan ada rezeki. Ya, Kak Mika dah tidur. Okey, subhanallah. Ada rezeki, Ustazah nak pergi ke, Ustazah selalu pergi menuju ke KL. Duduk mana Tuan? Kota Damansara. Kota Damansara, selalu tu turun. Jadi ada rezeki Ustazah singgah nak bagi hadiah pada Kuhana, nak bagi Kumika pada ibu ayahnya juga. InsyaAllah. Jatuh sayang, jatuh cinta kepada keluarga ni. Okey, jadi pantun yang terakhir, Kuhana lah yang ada, Kumika dah tidur. Okey, bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Andai tersilap tutur bicara, jari disusun, maaf dipinta. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada silap dan salah, jangan disimpan di dalam hati. Subhanallah, Allahu Akbar. Wahai Kuhana, Ustazah suka makan nasi cicah budu. I love you so much. Subhanallah. Okay. Lapin biru, I love you too. I love you too. Alhamdulillah, subhanallah. Terima kasih banyak ya keluarga yang sangat ni. Kita mendoakan keluarga ni terus bahagia sampai ke syurga. Amin. Menjadi keluarga contoh di Malaysia ini. InsyaAllah. Sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih sudi jemput kami Ustazah. Alhamdulillah. Jadi sahabat-sahabat semua, kita boleh pergi ke page, nama apa page dengan YouTube? Page Kumika Kufaizul. YouTube pun Kumika Kufaizul, IG pun Kumika Kufaizul. Subhanallah. Tengok Hana senyum je. Hana tak kisah kan? Kenapa tak masuk Kuhana Kufaizul? Kenapa Kumika kan? Subhanallah, itulah hebat seorang kakak. Dia menjadi penyokong, pendokong dan dia faham. Kenapa? Sebab dia start naik dengan Kumika tu. Okey, steady Kuhana. Masya Allah, terbaik kakak. Jadi, tuan puan sekian, mari kita support keluarga sunnah ini kan, keluarga contoh ini dengan kita subscribe kan, kita pergi ke channel YouTube mereka selepas habis ni, terus pergi channel YouTube mereka Kumika Kufaizul
kan? Sama juga FB mereka Kumika Kufaizul. Subhanallah. Alhamdulillah, maka dengan itu kita tangguhkan majlis ilmu kita pada malam ini dengan bacaan tasbih kafarah dan surah wal asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Masya Allah, terima kasih. Jumpa lagi. Jumpa lagi Salah. Subhanallah. Itu. Good. Okey dah. Cukup.